Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu lagi kita pada sesi santapan jasmani pagi ini. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang target dan goal. Target dan goal kita. Apa yang nak bincangkan ialah tentang kita kaitkan dengan kita punya ni lah, usaha diet, kuruskan badan, capai berat ideal lah. Okey. Target dan goal setiap orang akan berbeza-beza kan. Ada orang dia nak turun cepat, ada orang dia nak turun tapi relax-relax, tak nak stres. Ada orang dia nak kuruskan badan sebab nak cantik, nak kahwin contohnya kan. Ada orang sebab dia nak cuba mengandung kan. Doktor pesan suruh kuruskan badan kalau nak cuba mengandung kan. Ada orang dia desperate sebab dia dah ada penyakit kan, penyakit jantung, penyakit gout, kencing manis, darah tinggi, stroke, itu semua tu ada kaitan rapat dengan obesity kan. Jadi semua orang ada macam-macam sebab, ada macam-macam why kenapa dia nak kuruskan badan kan. Yang penting capai berat ideal insya-Allah. Jangan kuruskan sampai kurus kering pula. Nanti over sangat tak elok juga ya. Okey. So dari segi kesihatan kan, dari segi kesihatan kita macam mana penurunan badan yang bagus, macam mana penurunan badan yang insya-Allah boleh kekal lama. Tak perlu lagi yo-yo, kejap turun laju, naik pun laju kan. Kadang naik terlajak lebih daripada yang sebelumnya kan. Kita sendiri pun pernah pengalaman macam tu, jadi kita nak cuba elakkan. Kita dah tahu dan ambil pengajaran daripada pengalaman lama, dan kita ambil pengajaran daripada pengalaman orang-orang lain juga kan. Dalam grup ni ada ramai orang yang dah berpengalaman turunkan badan. Ada yang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo kan, up to 60 kilo, 70 kilo pun ada kan. So semua orang ada pengalaman masing-masing dan insya-Allah kita boleh bercerita tentang pengalaman masing-masing kan. Tapi kita nak cerita sedikit tentang cara yang sihat insya-Allah. Sebab apa? Sebab kalau turun laju sangat, dia senang stres, dia senang fed up, dia senang give up dan lepas tu rebound. Kita tak nak macam tu Kita nak cool, happy, senang, sedap kan. Diet sedap-sedap, makin kurus, makin cantik, makin bergaya, makin sadar dan makin bertenaga, masya-Allah. Harap-harapnya makin kaya juga kan. Insya-Allah. Okey. So macam mana cara dia? Kita kena tengok kita punya BMR dan DCR kan. BMR ialah kadar metabolisme yang kita perlukan setiap hari untuk kekalkan kita punya aktiviti dalam badan kan. Kita punya pernafasan, penghadaman, kita punya proses-proses dalam badan. Dan DCR ialah daily calorie requirement. Kalau kita lebih daripada DCR kita makan, kita akan gemuk. Kalau kita maintain sama je dengan DCR, kita akan maintain berat badan. Kalau kita makan kurang daripada DCR, kita akan turun berat badan. Tapi jangan turun terlampau rendah, kurang daripada BMR, sebab dia akan switchkan badan kita kepada metabolisme yang lebih rendah, menyebabkan lemak susah nak cair dan akan lagi banyak terkumpul kan. Okey. So kita target kita punya pemakanan kita antara BMR dan DCR. Jadi macam mana nak kuruskan badan secara sihat? Dianjurkan untuk turun lebih kurang 0.5 ke 1 kilo seminggu. Kalau laju sangat daripada itu, itu bonus, tetapi dikhawatiri akan tak tahan. Sebab kebanyakan orang yang buat lebih itu dia ada macam ada sedikit semangat dan kesungguhan yang selalunya tak tahan lama kan. So kita nak buat yang relax-relax, yang cool, tapi orang akan nampak perbezaannya kan. Ambil masa sedikit tapi tak apa. Kelajuan masing-masing. Apa yang kita nak risaukan? Kenapa nak kita berlumba-lumba kan? Tak perlu. Okay. Jadi kalau kita setkan target 0.5 kilo seminggu kan. Okay. Katakan hari ni berapa hari bulan? Okey, hari ni 8 Julai kan. Kita check bulan Julai ada 3 minggu lagi kan. So berat kita hari ni berapa? InsyaAllah dalam masa seminggu kita cuba turun 1 kilo. Jadi ujung Julai ni kita dah turun 3 kilo. Okey. Cuba lagi teruskan
bulan Ogos nanti macam mana, bulan Ogos ada 5 minggu juga, lebih kurang 4 ke 5 minggu, turun lagi 5 kilo. Kita cuba turun 5 kilo sebulan, itu memang power. Okay, tapi kita bagi kita bagi anggaran sikit, kalau 0.5 pun kira okey. Jadilah sebulan kita turun 2 ke 5 kilo. Ya, 2 ke 5 kilo sebulan, itu ialah anggaran kelajuan program diet istiqamah yang cool, yang happy, yang sedap kan, yang tak stres. Okay, so kita cuba buat macam tu. Lepas tu usaha masing-masing lah. Siapa nak lagi laju, dia kena makan lebih clean kan, elakkan gula, garam dan goreng, dia kena exercise lagi banyak kan. Okay, itu kelajuan masing-masing ya, ingat. Okay, tapi at least lah, cuba 2 kilo sebulan, at least. Itu cuma jaga makan je, tanpa exercise apa semua, insyaAllah turun 2 kilo sebulan. Okay, apa kita punya jangka masa panjang pula? Itu seminggu dan sebulan kan. Jangka masa panjang kira 3 bulan. 3 bulan berapa kita nak turun kan? Paling kurang 10 kilo lah dalam masa 3 bulan. Barulah cantik kan, nampak kesan ketara. Barulah kita tahu kita punya diet ni berkesan kan. Janganlah 3 bulan, 6 bulan masih sama je kan. Tak ada siapa nak percaya kita kan. Okay, 3 bulan target 10 kilo, 6 bulan. 6 bulan kebanyakan orang harapnya dah capai berat ideal lah. Harapnya kan, lainlah kalau dia mula dengan sangat obes kan, 100 kilo contohnya, ambil masa berapa bulan untuk capai 60 kilo kan, nak turun 30 ke 40 kilo tu dah akan ambil masa antara 6 bulan ke setahun kan. Tapi cuba target dalam masa setahun kita dah capai berat ideal, itu yang terbaik. Okay, macam saya nak turunkan 40 kilo, dah turun lebih kurang 8 setakat ni. Itu pun dia macam turun naik sikit kan, pergi bercuti kan, tak apa. Sekarang dah tak bercuti, kita sambung buat betul-betul kan. Apa nak stres, memang kita dah agak itu normal kan. Okay, cuma kita kena kembali balik apa kita punya tabiat seharian apa semua tu. Okay, so 40 kilo kalau kita buat laju-laju 40 minggu kan. Ni laju-laju yang 1 kilo seminggu tu lah. 40 minggu adalah lebih kurang 10 bulan. Okay, so insyaAllah kita bagi relax sikit, extra 2 bulan, dalam masa setahun kita target dah turun 40 kilo tu. Okay, so insyaAllah kita declare bulan Julai tahun depan, insyaAllah jumpa lagi, kita sudah berat ideal lah. Hafiz, tahniah, bagus, sudah berat ideal, tahniah. Marina, bagus, tahniah. Okay, itu orang-orang yang telah berjaya kan, turun 30 kilo, turun berapa kilo kan. Kita kita ambil semangat mereka, kita ambil contoh mereka, kawan-kawan kita sama-sama support each other kan. Sebab itu tujuan utama kita kan. Kalau kita capai berat ideal, lepas tu kita dapat kesihatan, kita dapat kecantikan, kita dapat kita punya tenaga kan. Dan kita ajak kawan-kawan kita yang lain pula. Ya, insya-Allah sama-sama membantu each other, lagi banyak kita beri manfaat pada orang lain, insya-Allah akan membawa kejayaan pada kita juga ya. Itulah perkongsian saya pagi ini tentang target dan goal. Insya-Allah kalau kita boleh lepas ni kita tulis masing-masing, seminggu nak turun berapa, sebulan nak turun berapa, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kita bagi maksimum setahun je lah dulu untuk capai berat ideal. Jangan fikir lama sangat ya. InsyaAllah. Lepas tu kalau nak gunakan untuk kejayaan-kejayaan lain kan, katakan nak kaya ke apa ke, nak beli kereta ni, rumah ni ke apa ke, anda tambahlah sendiri 5 tahun, 10 tahun nak jadi macam mana kan. Tapi buat dia lebih spesifik kan, jangan sekadar tulis je nak kaya, tak cukup kan. Kita kena ada simpanan ada berapa, income sebulan dapat berapa kan. Rumah macam mana yang kita ada, kereta jenis apa kan, bagi dia nampak jelas supaya kita boleh set minda kita menuju ke arah tu kan. Setiap hari apa yang kita buat, kita akan sedikit demi sedikit menuju ke arah tu, dan kita akan mula fokus. Kita tak ada hiraukan benda-benda lain yang membuang masa, benda-benda lain yang tidak membawa kita ke arah goal dan target kita itu. InsyaAllah itulah sahaja perkongsian saya hari ini.